Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadhan nabiyyil karim sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna was-sa'ba idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma ya rabbal alamin. Tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan limpahan kurnianya, taufik dan inayahnya dapat pada tengah hari ini kita bertemu bagi meneruskan lagi kuliah pengajian. Semoga pertemuan dan pengajian kita pada kali ini diberkati Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah kali ini kita nak menyambung jawapan kepada musuh-musuh Islam yang menimbulkan keraguan dan juga mempersendakan hukum syariat hudud, yang mana pada kuliah yang lepas kita telah pun menyebut jawapan yang pertama kepada mereka yang mempersenda-sendakan hukuman had hudud, ialah kerana mereka merupakan musuh Islam. Bila mana bermusuh dengan Islam, apa pun kebaikan Islam tu mereka tak nampak. Kan? Sebab apa? Sebab permusuhan yang cukup mendalam, yang ketara, yang menyebabkan mereka tak nampak kepada kebenaran. Sebab Allah sebut dalam Quran, antara sifat kedegilan orang-orang kafir, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir, sama ada kamu beri peringatan kepada mereka ataupun kamu tidak memberi peringatan kepada mereka, mereka tetap tidak beriman. Bagi peringatan pun macam tu, tak bagi peringatan pun serupa je. Serupa macam tu juga. Sebab mereka sudah menjadikan Islam itu sebagai musuh kepada mereka. Jadi bila mana ada je kebenaran, mereka tak nampak, tertutup. Di mana hati mereka sudah
tertutup, degil, keras, bahkan lebih keras daripada batu. Batu yang keras itu pun kalau sekiranya dititiskan air pun lama-lama dia akan berlekuk. Tapi sikap orang yang sebegini, macam mana pun diberi peringatan, macam mana pun tak berubah, kan? Tak berubah. Ini sikap golongan yang bermusuh kuat dengan Islam. Kemudian kita nak lihat lagi jawapan yang seterusnya. Yang kedua, rasional yang menjadi landasan kita menerima dan beriman terhadap segala hukum ini dan menerimanya sebagai penawar yang tiada bandingannya kepada masyarakat, ialah keyakinan kita bahawa Al-Quran yang mengemukakan semua hukum ini ialah kata-kata Allah, kalamullah, yang diturunkan sebagai wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana keimanan kita dengan Allah dan kitabnya yang adalah jelas, maka tiada ruang untuk sebarang syak atau keraguan bahawa semua hukum ini adalah hebat, bermanfaat dan penting untuk dilaksanakan. Jadi kita tahu bahawa hukum Allah ni dia sebagai penawar, sebagai ubat. Bahkan Al-Quran menyebut, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan daripada Al-Quran penawar dan juga rahmat bagi orang-orang yang beriman. Itu sebab syifa' ni, penawar ni, Al-Quran ni dia sebagai penawar kepada penyakit luaran dan dalaman, penyakit fizikal dan penyakit spiritual, penyakit jasmani dan penyakit rohani. Itu sebab kita orang Islam sudah asing, kita sebagai orang Islam merasa asing dengan rawatan ruqyah, rawatan Islam yang ianya diambil daripada ayat-ayat Al-Quran. Kita sudah asing sebenarnya. Sebenarnya ini sudah pun diamalkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan as-salafus salih. Dan ianya ditinggalkan oleh masyarakat Islam hari ini. Kita hari ini lebih kepada mengguna pakai rawatan moden, alopati, yang ianya merupakan rawatan yang diterima oleh Islam. Tapi kenapa tidak kita gabungkan rawatan Islam yang berbentuk ruqyah, doa, jampi ini dengan rawatan moden? Kita hanya mengambil rawatan alopati semata-mata, tidak mendiri ataupun kita tidak mengamalkan rawatan ruqyah ni. Sedangkan inilah amalan sahabat, amalan Rasulullah, para sahabat dan juga salafus salih. Nampak? Kan? Itu sebab apa pun penyakit ada ubat dia. Di mana Allah Ta'ala, Nabi kata apa? Sesungguhnya Allah tidak menurunkan penyakit, melainkan Allah juga turunkan ubatnya. Tidak ada penyakit yang tidak ada ubat, melainkan tua dan mati. Kan? Tua tak boleh elak lah. Kan? Walaupun awet muda, macam mana pun tua juga. Kan? Tua tak boleh elak. Satu lagi, mati. Tak boleh nak mengelak daripada kematian. Yang tu ya dua penyakit yang tak boleh elak. Yang lain semuanya ada ubat. Marilah apa penyakit pun ada penawar dia, tuan-tuan. Antara penawarnya ialah ayat-ayat Al-Quran yang dibaca. Ruqyah. Ruqyah. Sungguh. Paling tidak pun, tuan-tuan,
Suratul Fatihah, kalau kita jadikan ia sebagai amalan, bila mana kita sakit kita baca Al-Fatihah dengan yakin, insya-Allah sembuh. Percayalah. Kan? Itu sebab bila Abu Sa'id Al-Khudri diminta untuk mengubat seorang ketua kampung yang disengat oleh binatang yang berbisa. Setelah mana bomo-bomo ketika itu gagal untuk mengubati penyakit yang dialami oleh ketua kampung, bisa itu tak hilang. Maka Abu Sa'id Al-Khudri hanya membacakan kepada ketua kampung itu, walaupun dia bukan Islam, dengan membaca 7 kali suratul Fatihah. Lepas dibaca 7 kali suratul Fatihah, dengan izin Allah sembuh serta merta, sihat 100%. Tak ada lagi rasa sakit, kesan pun dah habis. Nampak tak? Hanya baca 7 kali suratul Fatihah. Yakinlah. Kan? Sahabat saya ada seorang, dia cerita dia apa? Dia apa pun dia sakit, pening ke, sakit perut ke, dia akan baca suratul Fatihah 7 kali. Dan selama dia mengamalkannya, sembuh. Tuan-tuan, ini yang kita tak amalkan. Kita hanya bergantung kepada Panadol. Dia kata dia tak pernah makan Panadol. Sakit kepala ke apa ke, dia tak makan Panadol, dia hanya baca suratul Fatihah. Kenapa kita tak amalkan? Nampak tak? Ini sudah asing daripada kita. Sedangkan Al-Quran itu syifa, penawar, tuan-tuan. Cuba buat. Sungguh. Ini mukjizat, tuan-tuan. Sebab penyakit itu daripada Allah, kesembuhan itu juga daripada Allah. Apakah kita tak yakin kepada Allah? Tuan-tuan, yakinlah. Kan? Sungguh. Kan? Dan kita sebagai pengamal perubatan Islam ni, nampaknya memang kesan tu memang ada, tuan-tuan. Kesan memang ada. Kan? Boleh kata kebanyakan yang dirawat dengan rawatan Islam ini sembuh. Walaupun mungkin ianya mungkin tidak sekali, mungkin 2-3 kali, tapi berkurangan itu ada. Dan sembuh itu ada. Kadang-kadang orang datang sekali je, lepas tu tak datang dah. Sembuh ke tidak? Jumpa-jumpa, sembuh. Dia tak cakap dengan kita pun. Nampak? Kan? Dia tak cakap pun. Kan? Kita ingat kot, apa hal? Rupanya dah sembuh. Alhamdulillah, tuan-tuan. Kita pun syukurlah, kan? Sebab yang menyembuhkan bukan kita. Allah, kita hanya ikhtiar, tuan-tuan. Ikhtiar. Kan? Dia macam-macam. Sebab itulah kalau kita nak sentuh tentang syifa ruqyah ni, memang hebat, tuan-tuan. Sungguhnya hebat. Cuma kita yang rasa tak hebat. Tak yakin. Bukan apa, tak yakin. Semalam saya pergi seorang, dekat 2 minggu nazak. Doktor kata tak ada harapan dah. Doktor suruh bawa balik. Dia ada penyakit kanser. Kemudian dia dah, memanglah, hukum akal kata memang doktor pun dah tak boleh nak ubat dah. Tunggu masa je. Tapi setelah keluar daripada hospital, dah dekat 2 minggu, tenat, nazak, nak mati, tak mati. Tak mati, tuan-tuan. Memang, ialah bukan kita nak harap. Memang maknanya pada dia hidup lagi buat apa? Kan? Memang tak ada peluang untuk nampak dia hidup, tak nampak. Lebih baik dia pergi macam tu saja. Kan? Pasal dia dah nazak dah. Nazak, nak mati, tak mati juga. Nampak? Kan? Apa so? Kebiasaan macam ni ada apa? Ada jin. Dia sebenarnya, dia dah mati sebenarnya. Tapi memandangkan jin yang dalam badan tu yang menyebabkan dia masih bergerak, tuan-tuan.
Saya pergi pukul 10 pagi semalam. 12.30 malam semalam dah meninggal. Makna jin dalam badan dah keluar. Saya dapat mesej, dia kata dah 12.40 malam semalam dah meninggal. Selama dia keluar dari hospital ni dekat 2 minggu, duduk macam tu tenat nazak. Tapi bila kita bacakan surah-surah tertentu, tuan-tuan, memang biasalah. Pengalaman saya ni, tuan-tuan, memang biasa bila baca surah-surah tertentu, tak lama meninggal lah. Meninggal, tuan-tuan. Memang kita harap memang dia tak hidup lah. Pasal ada gangguan pada diri dia tu, ada jin pada badan dia tu. Itu sebab antara bila mana orang yang bila ada gangguan jin ni, bila dia nak mati susah. Susah, tuan-tuan. Yang mengganggu tu. Lebih-lebih lagi orang yang ada saka. Dia bela saka. Tu. Semalam juga ada seorang, dia belajar, dia datang ruqyah, dia dah jadi tak sedar dan sebagainya. Bila dia dah sedar tu, kita tanya dia rupanya dia ni, dia boleh mengurut. Dia boleh mengurut. Sedangkan dia tak aktif mengurut pun. Dia tak belajar pun mengurut, tuan-tuan. Dia tak belajar mengurut. Tapi dia boleh mengurut. Pelik tak pelik? Baru usia dalam belasan tahun, boleh mengurut dah. Rupanya, bila kita tanya-tanya, rupanya apa? Tok Nek dia pandai mengurut. Tok Nek dia maknanya apa tu? Bapa dia punya nenek dia. Tok Nek lah kan. Moyang ke tak? Tak. Dia panggil Tok Nek. Lepas Tok Nek baru moyang. Lepas moyang monyet. Dia begitu. Tok Nek tu. Tok Nek tu boleh mengurut. Dia boleh mengurut. Jadi kita baca, dia memang tak sedar. Makna apa? Yang mengurut tu bukan dia, jin dalam badan dia. Jaga, itu dia panggil saka urut. Saka urut. Ada orang dia tak belajar silat, tapi dia pandai bersilat. Itu saka silat, pendekarnya. Tu jin pendekar, tuan-tuan. Ada orang dia boleh apa lagi? Saka bomo. Dia tak belajar pun macam mana nak rawat orang, tiba-tiba dia pandai merawat. Nampak tak? Ini pelik sebab ilmu ni, tuan-tuan, dia tidak diwarisi. Ilmu tidak diwarisi, Iman tidak diwarisi, ilmu tidak diwarisi. Al-ilmu bit-ta'allum wal fiqhu bit-tafaqquh. May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Ilmu itu ianya dipelajari, fiqh itu difahami. Sesiapa yang Allah kehendaki kepadanya kebaikan, Allah akan memberikan kefahaman kepadanya dalam ilmu agama. Tuan-tuan, ilmu ni dia bukan datang melalui mimpi, bukan. Ada setengah, tuan-tuan, dia dapat melalui mimpi. Ada. Siapa yang mengajar tu? Syaitan. Syaitan. Tak ada. Nabi sendiri pun, tuan-tuan, dia dapat. Yalah, dia Nabi, yalah, satu. Allah Ta'ala bagi kepada dia lah. Tapi yang lain-lain bukan Nabi ni, kita bukan Nabi, tuan-tuan, kita mesti belajar. Ilmu dipelajari, dia bukan melalui ilham ke ataupun mimpi, tak ada. Tak dapatnya. Ini kita kena faham ni. Jadi kalau sekiranya dia bermimpi, ada seorang, tuan-tuan, dia amal perubatan lah. Dia pergi ke Mekah, dia dapat ilmu rawat. Dia balik, dia boleh merawat orang. Siapa yang ajar ni? Syaitan. Syaitan, tuan-tuan. Sebab syaitan dia boleh mengganggu kita, dia boleh menipu dan menyelewengkan kita dengan mimpi tadi. Jadi masuklah mimpi kita, tuan-tuan. Ini memang itu alam dia lah. Itu kena hati-hati lah. Jadi balik kita nak sebut tadi bahawa sebenarnya itulah kita nak sebut tadi bahawa Al-Quran ni dia sangat hebat. Cuma kadang-kadang kita saja yang tak tahu hebatnya Al-Quran.
Kita tak cuba nak mengetahui dan mengamalkannya. Apapun, Al-Quran ni memang hebat, tuan. Sungguh. Dan dia ada dia punya ayat-ayat yang khusus tertentu yang dibaca. Macam kalau pening kepala baca ayat, antaranya tadi suratul Fatihah boleh baca, tambah dengan ayat 19 surah Al-Waqi'ah. La yusadda'una anha wa la yunzifun. Tidaklah mereka itu pening dan mabuk. Ahli syurga, tuan-tuan, dia tak pening dan dia tak mabuk. Itu ahli syurga. Tak ada ahli syurga yang pening kepala, tuan-tuan. Kita di dunia pening. Satu pening kepala, satu memang pening lain. Pening, tuan-tuan, sungguh. Lebih-lebih lagi orang yang kahwin 2-3, pening kepala dia. Bila ada masalah jumpa kita, seronok tak jumpa kita pun. Masa seronok tak jumpa kan, masa okey kan. Itu masalah kita. Masalah ustaz-ustaz ni, imam-imam ni, tuan-tuan, bila ada masalah cari tok imam, cari ustaz. Masa perniagaan merudum, mari. Ustaz, macam mana saya ni? Saya nak dapat dah, tapi tiba-tiba tak dapat. Selalu macam tu. Bila mana dah okey dah, dia kata nampak dah macam nak lulus dah. Telefon dah okey dah, tiba-tiba last minute tak jadi. Heran juga, tuan-tuan. Berulang-ulang kali. Nampak? Bila kita baca dekat dia, tuan-tuan, rupanya dia ada gangguan. Yang menyebabkan jadi macam tu apa dia? Sebab gangguan jin. Sungguh. Ada gangguan. Sebab orang jadi apa? Jadi tak berapa nak terima dia. Orang nampak tu. Ini antara gangguan, tuan-tuan. Macam juga orang yang nak masuk peminang kan. Asyik kena tolak je. Kan? Ataupun orang yang nak meminang, yang dipinang tu tak menolak pinangan orang. Tak boleh. Ada yang pinang ataupun kadang-kadang dah masuk, dah terima dah. Kemudian putus. Terima putus. Itu semua gangguan jin, tuan-tuan. Confirm gangguan jin. Sungguh. Kalau ianya berulang-ulang lah. Kalau dia sekali dua itu biasalah. Itu mungkin biasa. Tapi kalau dah macam ulang-ulang kan, ya tu. Biasa begitulah. Nak cerita ni. Biasa begitulah. Kita bila ada masalah jumpa ustaz. Itulah, tuan-tuan. Masalah ustaz lah kena. Masalah kahwin tak cerita pun kita. Dia dah kahwin baru cerita. Kan? Tu dia pula tak recommend kat kita pula, tu masalah. Cuba recommend kat ustaz-ustaz sama. Kan macam mana? Ada berani? Baik. Okey, kita balik ke benda sebut tadi. Satu, dia penawar penyakit. Makna penyakit kita, penyakit fizikal ni, apa pun penyakit, tuan-tuan. Apa pun. Gout ke, penyakit kencing manis ke, penyakit apa pun, tuan-tuan, kita gunakan kaedah ruqyah digabungkan dengan kaedah moden. Tapi hari ini kita hanya mengambil kaedah moden saja. Kita tinggalkan kaedah ruqyah. Bukan kita kata nak ambil kaedah ruqyah semata-mata, tinggal hak moden, tak. Ambil dua-dua. Tuan-tuan. Kita gabungkan. Itu barulah cantik. Kita nak hak yang Nabi, para sahabat buat pun kita nak ikut. Hak yang baru punya pun kita nak ikut juga. Dia begitu. Ini kita tinggal langsung. Pasal apa kita tinggal? Pasal kita tak tahu. Kita tak belajar. Makna kita dah asing. Itu sebab kita perubatan Islam ini dah asing daripada orang Islam. Bukan setakat perubatan Islam. Ekonomi Islam. Berapa ramai orang yang pakar ekonomi, yang faham tentang ekonomi Islam? Tak ramai. Kita pun tak tahu kadang-kadang. Asing daripada orang Islam. Hari ini orang Islam mengamalkan riba dan dia tak tahu itu satu amalan yang haram. Dia tak tahu. Tuan-tuan. Orang yang main forex ada. Baru ni pun ada seorang lepas kuliah dia cerita kat saya. Dia kata, ustaz, macam mana ustaz, saya ni dah masuk 100,000 dah.
main forex, kawan dia, kawan baik dia lah. Memanglah kawan, kita masuk pun kan, yang kita kenal kan. Jadi bila dah tahu kata forex ni haram hukumnya, saya nak ambil balik duit saya kan. Jadi saya telefonlah kawan saya, nak ambil duit, dia tak bagi balik. Telefon tak jawab, SMS tak jawab, mana nak jawab dia. Nampak 100,000 tuan-tuan. Kita penat-penat kerja daripada dulu-dulu, kemudian kumpul duit, tiba-tiba bagi, kemudian kita masuk pula pelaburan yang haram kan. Hilang habis 100,000 kan. Tak pening kepala tuan-tuan, tak boleh tidur malam. Macam mana Ustaz cuba doa sikit lah, macam mana supaya dia lembut hati bagi duit balik kan. Begitu. Ini macam-macam masalah tuan-tuan, macam-macam hari ni ya. Macam-macam masalah. Tapi tak apalah, dia jumpa ustaz-ustaz apa, jangan dia jumpa bomoh kan. Tok bomoh dia macam sikit dia. Dia menengok je kan, dia menengok, dia kata yang ni pengeras dia tak banyak kan, 2 ekor kambing je. Begitu. Nilai 2 ekor kambing insya-Allah. Lepas ni bayar pengeras berdapatlah. Kita pun percaya bagi pula. Tak ada apa benda. Sebab tu dalam Islam ni dia bukan pengeras, tak ada. Tidak ada kait dengan pengeras bila mana bagi pengeras sembuh, tak ada. Kaitan pengeras dengan kesembuhan tidak ada. Cuma pengeras ni hanya sebagai hadiah je lah. Itu je lah. Dia tidak ada kaitan dengan kesembuhan. Tak ada tuan-tuan. Tapi kadang-kadang orang setengah tu dia berkait dengan pengeras. Kalau tak bagi, tak sembuh. Tak ada tuan-tuan. Kan? Pengeras ni ialah maknanya bagilah juga kan. Hadiah. Kawan datang jauh-jauh kan. Duit minyak dia. Apa lagi? Tolnya. Parking tuan-tuan. Takkan terima kasih ya kan. Dia masuk hospital swasta tuan-tuan, bayar ribu-ribunya kan. Bila mana doktor cek tak ada penyakit, doktor pun heran, tak ada sakit kan, tapi duduk hospital lagi kan. Jadi terpaksa panggil lah, tengok, baca tengok. Lepas tu rupa-rupanya memang ada jin lah badan dia, dah keluar jin. Lepas tu terima kasih Ustaz, terima kasih lah kan. Dengan masa, dengan parking, tol tuan-tuan kan. Hari ni dengan GST lagi kan. Apa terima kasih, okey lah tu, tak apalah tu, tak kisahlah kan. Tapi makna dia tidak menghargai lah kan. Penghargaan tu kena ada, betul tak kan. Orang berbudi, kita berbahasa gitu kan, masa dan sebagainya lah. Kita tak minta kan, kita tak minta tuan-tuan kan, tapi faham-faham je lah kan. Takkan tak faham kot kan. Dia pula terima kasih, tak apa, lain kali tak pergi dah lah begitu. Kemudian itu nak sebut dia, itu satu penyakit kan, penyakit fizikal dia juga, penyakit dalaman, gangguan okey. Satu lagi penyakit hati, ubat dia apa? Al-Quran. Penawar dia Al-Quran tuan-tuan. Orang yang ada penyakit riak, ujub, takbur, sum'ah kan, apa ubat dia? Al-Quran. Al-Quran juga. Al-Quran ni dia penawar kepada segala penyakit tuan-tuan, segalanya. Ini kita kena ambil Al-Quran insya-Allah. Baik, jadi balik kepada tadi kata, di mana rasional yang menjadikan landasan kita menerima dan beriman terhadap segala hukum ini dan menerimanya sebagai penawar yang tiada bandingannya kepada masyarakat ialah keyakinan kita bahawa Al-Quran yang mengemukakan semua hukum ini ialah kata-kata Allah yang diturunkan sebagai wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana keimanan kita dengan Allah dan kitabnya yang adalah jelas, maka tiada ruang untuk sebarang syak atau keraguan bahawa semua hukum ini adalah hebat, bermanfaat dan penting untuk dilaksanakan. Tuan-tuan, Allah Ta'ala dia tidak akan mewajibkan sesuatu perkara melainkan ianya penting dan memberi kebaikan kepada kita. Allah tahu tuan-tuan kan,
Kenapa Allah syariatkan salat? Kenapa Allah syariatkan puasa di bulan Ramadan? Kenapa Allah syariatkan zakat? Kenapa Allah syariatkan haji? Semua itu ada kebaikan. Dan ianya penting dan memberikan kebaikan sama ada kepada orang yang melakukannya, bahkan ada sebahagiannya ianya memberi kebaikan kepada orang lain juga. Nampak? Ya. Ini dia tuan-tuan. Bahkan dengan kita salat, kita juga salat, ia memberi kebaikan kepada diri kita dan kebaikan kepada orang lain. Kan Allah kata inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Maknanya dapat mencegah diri dia daripada membuat perkara munkar, perkara keji, dosa. Jadi orang lain tak terlibat. Bila mana dia orang baik, maka dia tak akan buat kejahatan kepada orang lain. Orang lain juga dapat kebaikan. Sebab apa? Tidak mendapat kejahatan daripada dia. Nampak tak? Kebaikan tu untuk dia dan untuk orang lain sama. Tapi bila mana dia tak solat, mendedahkan diri dia untuk dia buat perkara munkar dan keji. Dia boleh pergi mencuri, dia boleh merompak, dia boleh pergi merogol dan berzina, tuan-tuan. Dia memberikan kejahatan, keburukan kepada orang lain. Nampak tak? Betapa syariat Islam ni, dia memberi kebaikan kepada pelakunya dan kepada orang lain juga. Nampak? Kan? Dengan kita berpuasa, kita jadi orang yang bertakwa, orang yang baik. Kita tak akan buat benda-benda yang dilarang, tuan-tuan. Dengan kita keluar zakat, bukan setakat kita dapat membersihkan harta kita, jiwa kita, bahkan juga dapat menolong orang yang memerlukan, tuan-tuan. Zakat dan sebagainya lagi. Maknanya syariat Islam ni dia melengkap antara satu sama lain. Dia memberikan kebaikan kepada sesama kita, tuan-tuan. Sungguh. Dan lebih-lebih lagi lah hudud ni. Dia bersifat mencegah jinayah. Yang mencegah siapa dia? Allah Ta'ala. Allah, tuan-tuan. Percayalah. Yang ini yang kita tak dapat hari ini. Kita tak dapat. Sedangkan Allah jaminan daripada Allah. Nakalan minallah, sebagai pencegahan daripada Allah. Tak percaya ke? Tak yakin ke kita kepada Allah, tuan-tuan? Buat dulu. In tansurullah yansurkum. Sekiranya kamu bantu Allah, Allah pasti bantu kamu. Ini janji Allah Ta'ala. Allah tidak memungkiri janji, tuan-tuan. Percayalah. Kita buat dulu apa yang disuruh, kita akan dapatlah kebaikan. Kebaikan itu kepada semua. Jadi sebab itu dia hukumnya hebat, bermanfaat dan penting untuk dilaksanakan. Dia penting, tuan-tuan. Dia sangat penting. Bila wajib ni makna penting, tuan-tuan. Dia wajib, bila wajib dia penting. Kalau sunat dia kurang penting sikit. Maknanya wajib lebih penting, sunat pun penting. Tapi wajib lebih penting. Mana ia wajib. Bila hudud tu wajib, mana apa? Dia sangat penting untuk dilaksanakan. Hanya mereka yang ragu-ragu dengan Allah, hanya mereka yang ragu-ragu dengan Allah, Al-Quran sebagai kalamnya dan Nabi SAW sebagai utusannya sahaja yang akan merasa ragu dengan keberkesanan hukum ini. Makna orang yang ragu, tuan-tuan. Siapa orang yang ragu itu? Munafik. Munafik, tuan-tuan. Siapa yang ragu terhadap hukum Islam, dia munafik. Sebagaimana Allah sebut dalam Quran, dia ada penyakit. Penyakit keraguan, syak. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati mereka itu ada penyakit dan Allah tambahkan penyakit kepada mereka. Apa penyakit itu? Syak, ragu-ragu terhadap hukum syariat Allah. Siapa dia yang ragu-ragu ni? Orang-orang munafik, orang yang tak beriman. Ini kita nak duduk mana, tuan-tuan? Kita nak duduk kita nak tergolong di kalangan orang beriman ke ataupun munafik? Ini kita boleh tanya,
Tanya diri kita sendirilah. Kalau kita yakin, kita beriman. Kalau kita kurang yakin, itu yang bahaya tu. Kita kena yakin tuan-tuan, hukum ni Allah punya. Allah punya. Sekarang ni buat apa? Sekarang sedang berlangsung musabaqah tilawah Al-Quran. Majlis tilawah Al-Quran. Baca je lah. Kan? Baca tak sudah-sudah. Kalau setakat buat majlis tilawah Al-Quran ni tuan-tuan, siapa pun tak marah. Kan? Siapa pun, orang kafir pun tak kisah. Tak kisah ni. Kalau kita buat hari-hari pun tak kisah. Pasal baca je. Kan? Dengar bacaan. Sedap. Giling kepala lah sikit. Giling kepala. Giling kepala tak faham. Kan? Kita hari ni duk main bacaan sedap je. Kita sedap dengar ya tuan-tuan. Kita sedap dengar. Macam qasidah. Bukan faham pun. Kan? Kan? Faham ke tu? Ya Hanana, Ya Hanana kan? Kan? Dia faham tak? Kan? Dia faham tak apa, kalau tak faham tu susah tu. Duk kira lagu taranum saja. Duk kira irama lagu saja. Kan? Dah itu maknanya ialah itu ya juga. Tapi yang lebih baik lagi kita memahami Al-Quran. Kita memahami apa yang kita qasidahkan tuan-tuan. Kan? Ni duk marhaban tapi tak reti apa benda marhaban tu. Kan? Apa maksud dia pun kita tak tahu. Maksud tu tahu. Kan? Yang tu yang kita nak. Faham tu penting daripada irama, daripada hafalan. Faham tuan-tuan. Bila kita faham, insya-Allah kita dapat menghayati. Tapi kalau kita tak faham, kita tak boleh menghayati tuan-tuan. Penghayatan tu penting dengan sebab kita faham. Baik. Jadi hanya mereka yang ragu-ragu dengan Allah, Al-Quran sebagai kalamnya dan Nabi SAW sebagai utusannya saja yang akan merasa ragu dengan keberkesanan hukum ini. Mereka ini sepatutnya diajak supaya membincangkan tentang asas kepada perkara ini dan bukan tentang perkara-perkara cabang. Itu sebab kita nak supaya kita boleh berbincang. Berbincang tuan-tuan. Kalau kita tak faham, kita boleh muzakarah. Kita boleh memberikan penerangan. Yang ini kita kena buka minda kita. Hari ini tuan-tuan, masalahnya bila mana sebut hudud saja dah tertutup fikiran dia, dah tolak dah. Awal-awal lagi dia tak terima tuan-tuan. Dalam keadaan dia tak faham apa itu hudud. Betul tak? Kebanyakan yang menolak hukum ini bukan sebab dia faham. Dia tak faham yang ditolak. Cuba dia faham tuan-tuan. InsyaAllah dia boleh terima. Itu sebablah kejahilan ini merupakan musuh kepada diri manusia. Antara musuh yang ada pada diri manusia lah kejahilan tuan-tuan. Itu satu. Yang kedua, yang lebih musuh lagi tuan-tuan, bila mana dia jahil dan dia tak tahu dia jahil. Dia panggil jahil murakkab. Dia tak tahu dia jahil. Dia jahil, tapi dia tak tahu bahawa dia jahil. Ada orang dia tahu dia jahil. Okey juga. Dia tahu dia jahil. Maka dia tak bercakap. Kan? Ini dia tak tahu dia jahil. Itu masalah. Jahil atas jahil. Jahil murakkab ni memang susah tuan-tuan. Habis. Kemudian ada lagi jawapan-jawapan yang seterusnya. Itu baru 2 jawapan yang dapat kita baca hari ini. Dan kita akan lihat lagi jawapan-jawapan